Rompin merupakan lubuk kepada ikan layaran ni. Ada je angler yang datang. Cari safely. Rasa besar lah untuk angler. Okay, triple strike. Tangkap ikan ni dia jadi macam satu trofi lah. Kebanggaan lah. Best seller kita adalah ladu, candy, barfi dengan jelebi lah. So, untuk Deepawali ni, kita special lah jual 100% homemade. Resipi mak saya ramai minat lah. Musim pemburuan layaran kembali. Sasaran popular pemancing yang bagai tercabar dengan kekuatan dan kepantasan raksasa samudera ini. Gelora Laut Kuala Rompin, Pahang menjadi medan pertarungan antara kaki sukan pancing dan ikan layaran. Penentu kehebatan mereka yang bergelar penakluk mata pancing sejati. Laut di sebelah timur Kuala Rompin menjadi habitat kumpulan spesies ikan layaran terbesar dunia. Puluhan ribu ikan layaran berhijrah ke sini antara bulan Mac dan Oktober, menjadikan Rompin sebagai destinasi bertaraf global. Menempatkan sudut samudera ini sebagai tuan rumah bagi pertandingan memancing berstatus antarabangsa. Royal Pahang Billfish International Challenge (RPBIC) membawa penyertaan peserta pemancing dari seantero dunia. Sejak tahun lalu, Muhammad Noor, 55 tahun, seorang kaki pancing tegar, sudah menanam hasrat untuk menyertai pertandingan memancing ikan layaran kali ini. Bersama rakan-rakannya, Muhammad Roslam dan Muhammad Fauzi, dia mahu merasai pengalaman memancing ikan layaran dalam sesebuah pertandingan, suasana yang cukup berbeza. Pagi ini, air laut kelihatan tenang, meningkatkan peluang Muhammad Noor dan pasukannya untuk bersaing dalam pertandingan kali ini. Cukup layak digelar pemancing senior. Mereka sudah banyak pengalaman, kemahiran serta teknik memancing yang berbeza. Mengikut Muhammad Noor, memancing ikan layaran memerlukan umpan ikan kecil hidup yang ditangkap sendiri. Biasanya kalau kita ada umpan, terus saja boleh mancing lah. Waktu pagi sebenarnya adalah waktu yang terbaik. Yang pertamanya, arus cantik, air tak berapa gelombang sangat, jadi kita sedaplah nak drift. Bot tak terlalu laju sangat untuk kita standby nak fight ikan ke apa semua nanti. Maksudnya kalau dah ada umpan terus go on terus. Umpan apa selalunya? Biasanya yang dia ada masa kembung, ada masa selah. Tengok kepada pemakanan biasa dia lah. Tapi biasanya kembung, selah, tamban, lolong ni tadi, itu memang umpan terbaik dia. Perlukan umpan hidup lah. Ya, umpan hidup ni memang sebabnya dia akan attack. Dia akan attack dulu baru dia ambil. Kita nampak kalau air lina cantik, kita akan nampak dia attack. Dia tombak apa umpan tu, baru dia ngap. Setiap peluang yang ada, tekong akan mula mengecut laju ke lokasi yang dirasakan mempunyai potensi adanya ikan layaran. Setiap peserta mempunyai teknik dan gaya tersendiri untuk memaksimalkan hasil tangkapan ikan layaran. Apabila bot berhenti, pemancing pantas melabuhkan umpan ikan hidup. Sebaik sahaja joran disentap ikan layaran, Roslam tidak berlengah lagi. Bila turnamen, kita kejar masa. Paling penting pemain-pemain selfie ni, nak ikan tu dirilis dalam keadaan hidup. Itu trofi yang paling berharga. Sebab tu saya perhatikan ikan, kalau warna gelap, saya cepat-cepat. Sebab warna gelap itu petanda dia dah stres. Dia tak nak ikan tu dilepaskan mati. Membazir lah.
Walaupun ikan tu dari segi value komersial tak ada, untuk makan tak ada, tapi dia boleh menjadi sumber ekonomi pada penduduk Rompin. Biasanya 5 minit hingga ke 40 minit bergantung pada saiz ikan. Pengalaman saya lah dengan saiz ikan, dengan kalau tamu dia makan ataupun ikan tu baru sampai. Okey, dah boleh ready ya? Bok. Bawa bot lah, bawa bot. Okey. Turunkan rod. Ikan ni nak masuk majalah 3 biar lama. Hampir 20 minit bertarung dengan hasil tangkapan, Roslam akhirnya berjaya menjinakkan mangsa. Biarpun sudah biasa menangkap ikan layaran, namun kali ini dia dapat merasakan perbezaannya. Rintangan kali ini lebih kuat dan ganas. Ikan tadi anggaran saya lah 5 kaki, tapi ikan ni luar biasa sikit gini. Saya syaki ikan tu ikan baru sampai ke perairan Rompin, Laut Rompin. Sebab kalau ikan lama, ikan tu culas. Pertama, dia susah nak makan. Yang kedua, dia tak duduk di luar. Sebab kita pergi tadi over 50 km. Memang jauh. Biasa dia sampai, dia akan berada di luar dulu seketika. Lepas tu, baru dia masuk. Makin lama makin dekat. Institut Oceanografi dan Pengajian Maritim INOSEM, Universiti Islam Antarabangsa, Kampus Kuantan. Kehadiran ikan layaran di Rompin turut memberi kepentingan kepada sosioekonomi komuniti setempat. Mereka mengharapkan hasil pengumpulan data dan kajian ini dapat membawa kepada konservasi dan kelestarian populasi ikan layaran di Rompin yang dilihat semakin menurun. Di dunia kita ada 7 jenis spesies ikan layaran dan di Malaysia kita temui 6 spesies ikan layaran di perairan Malaysia lah. Di Rompin terdapat 2 jenis spesies ikan layaran yang telah kita jumpai, iaitu Indo-Pacific Sailfish dan juga Blue Marlin. Antara 2 spesies ini yang paling banyak ditemui oleh pemancing dan juga nelayan adalah daripada jenis Indo-Pacific Sailfish. Ikan ini dia akan berhijrah dari 50 degree utara ke 50 degree selatan, iaitu berdekatan dengan perairan China ke perairan Australia. Kerana ikan ini ikan pelagik, jadi dia hidup di lautan tropika ataupun subtropika. Dia tidak hidup di kawasan air sejuk. Penghijrahan perairan China ke Australia, dia akan singgah di Rompin. Jadi Rompin ini merupakan salah satu destinasi penting bagi ikan layaran. Malah pemancing daripada seluruh dunia akan datang ke Rompin untuk memancing ikan layaran di kawasan Rompin ini. Hampir 3 tahun, Dr. Juliana Mohamed bersama rakan penyelidik lain membuat kajian dan penyelidikan mengenai migrasi ikan layaran di perairan Rompin. Tidak banyak kajian yang dijalankan ke atas spesies ikan layaran yang berhijrah ke Malaysia buat masa ini. Namun, halangan kecil sebegini tidak melemahkan semangat Dr. Juliana dan rakan lain. Di Malaysia ni kita tak ada lagi data rasmi pendaratan ikan layaran. Contohnya sepanjang tahun ni ada berapa, tahun depan ada berapa. Kita ada spesifik kaedah untuk merekodkan pendaratan ikan layaran, data mengenai temu bual dan juga kaedah kaji selidik. Mereka mendapati kadar penurunan yang drastik daripada 2012 hingga sekarang, lebih daripada 50% kadar penurunan ikan layaran di Rompin. So ni antara kajian yang kami lakukanlah untuk membantu pemancing dan juga komuniti setempat. Menerusi kajian kami, pembacaan dan juga kajian lepas, kami mendapati kemungkinan besar overfishing ataupun aktiviti perikanan yang berlebihan, aktiviti pemancing yang tidak melepaskan ikan layaran dengan cara yang betul, mungkin faktor daripada masalah alam sekitar, pencemaran air pun mungkin menyumbang kepada penurunan ikan layaran di Rompin ni.
Limpahan pemancing yang datang dari serata dunia untuk sukan memancing ikan layaran telah berjaya membuka peluang ekonomi, terutamanya kepada pengusaha bot. Zakri Hardi, lebih mesra disapa Jad Rompin, sudah mengusahakan perkhidmatan sewaan bot sejak 10 tahun lalu. Penghijrahan ikan layaran selama 8 bulan ke sini menguntungkan pengusaha sepertinya. Pagi ini, Jad bersiap awal ke jeti kerana menerima tempahan untuk sewaan botnya. Pemancing layaran yang mengambil tempahan bot Jad rata-ratanya dari dalam dan luar negara. Kelengkapan bot berkuasa tinggi dengan kapasiti ramai cukup sesuai buat pemancing ini. Ia bertujuan untuk memberi keselesaan dan kuasa enjin bot pula bersesuaian dengan jarak lokasi lubuk ikan layaran yang akan dibawa melebihi 15 batu nautika. Bot mula bergerak keluar dari muara Sungai Rompin. Tekong, Abang Mi meramalkan cuaca pagi ini cantik sesuai untuk memburu ikan layaran. Pemancing sudah pun menyiapkan peralatan memancing dan umpan hidup. Bersemangat untuk memulakan pagi menangkap ikan layaran. Jad ingin menawarkan kepuasan kepada pemancing, namun dia tidak mahu meletakkan harapan tinggi. Layaran ni dia berjalan, dia bergerak. Sentiasa bergerak untuk kerana dia mencari makan. Bila pergerakan kita dah nampak, tidak menjadi ada di situ. Walaupun kita balik umpan, berbagai teknik yang kita gunakan, dia takkan ambil umpan kita. Cepat. Dia terlepas satu ikan. Miss. Asalnya adalah catch and release, tangkap dan lepas. Kalau boleh memancing, tangkap secara baik dan lepas secara baik. Dia ada teknik-teknik dia untuk kita lepas sebenarnya. Tangkap semua boleh orang tahu. Kita menggunakan joran, kita menggunakan apa, whatever sekalipun. Dan cara lepas tu kadang-kadang ada setengah orang yang tak tahu. Laut Kuala Rompin, Pahang. Destinasi pertandingan tahunan buat pemancing sukan tegar untuk menawan ikan layaran. Royal Pahang Billfish International Challenge (RPBIC) tahun ini seramai 80 pemancing dari dalam dan luar negara berkumpul mencuba nasib menjinakkan ikan layaran dan lebih menarik lagi, ikan marlin. Ikan layaran dari spesies ikan berparuh ini bermigrasi dari satu lokasi ke kawasan lain berdasarkan perubahan musim dan tujuan pembiakan. Spesies ini turut secara khusus bermigrasi ke perairan Rompin, Malaysia antara bulan Mac dan Oktober untuk mencari sumber makanan yang melimpah. Pertandingan selama 2 hari ini menyaksikan aksi tangkas para pemancing profesional menangkap ikan layaran. Lihat saja suasana di sekeliling. Setiap masa, ada saja penangkapan ikan tangkas ini. Di setiap bot yang dipenuhi para pemancing sukan ikan. Sejak kewujudan RPBIC, aktiviti tahunan ini telah banyak membantu menjana ekonomi penduduk setempat dengan kehadiran pemancing dari luar daerah Rompin. Rompin merupakan salah satu destinasi memancing ikan layaran yang terkenal di seluruh dunia. Jadi sepanjang tahun kita mengadakan mempromosikan ataupun melaksanakan event ini bagi memastikan bahawa penduduk di sekitar kawasan Rompin, khususnya di kampung Lanjuk ini, mendapat pendapatan melalui aktiviti memancing di peringkat antarabangsa. Kita telah mengadakan program ini sejak daripada tahun 2004 dengan penyertaan penduduk dengan 4 buah bot sahaja. Tapi alhamdulillah sehingga tahun 2024 ini penduduk telah berjaya menyediakan hampir 65 biji bot bagi membantu pemancing-pemancing dari seluruh dunia untuk menikmati aktiviti sukan memancing layaran. Aktiviti memancing ikan layaran di Rompin ini dia melibatkan semua pemancing dari seluruh dunia seperti China, Jepun, Korea, India, juga daripada Eropah. Penduduk tempatan ataupun pemancing tempatan juga tidak ketinggalan untuk mengambil bahagian.
Royal Pahang Billfish International Challenge berfungsi sebagai platform bagi pemancing mempamerkan kemahiran mereka sambil mempromosikan usaha pemeliharaan ikan layaran dan meningkatkan warisan memancing di kawasan ini. Selain itu juga, ia bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pemeliharaan ikan layaran dalam ekosistem marin dan peranan mereka dalam mengekalkan keseimbangan ekologi. Menggalakkan amalan memancing yang lestari dan bertanggungjawab termasuk penggunaan kaedah tangkap dan lepas untuk mengurangkan tekanan ke atas populasi ikan layaran. Bagi memastikan bahawa ikan layaran ini berada di dalam keadaan yang sustain sepanjang tahun, kita menganjurkan mengadakan kerjasama dengan beberapa universiti, khususnya Universiti Islam Antarabangsa, bagi melihat biodiversiti ikan tu yang berada di sini dan di kemanakah ikan ini pergi dalam tempoh-tempoh tertentu. Ini bagi memastikan bahawa ikan layaran ini akan berkekalan ada di sekitar daerah Rompin. Ganjaran utama pemancing sukan ialah cabaran untuk mencari dan menangkap ikan. Ia berbeza dengan memancing untuk makanan. Cukup hanya dengan teknik tangkap dan membiarkan ikan hidup. Asalnya adalah catch and release, tangkap dan lepas. Kalau boleh memancing, tangkap secara baik dan lepas secara baik. Dia ada teknik-teknik dia untuk kita lepas sebenarnya. Tangkap semua boleh orang tahu. Kita menggunakan joran, kita menggunakan apa, whatever sekalipun. Dan cara lepas tu kadang-kadang ada setengah orang yang tak tahu. Dah dapat namanya lepas macam tu saja. Kita tak nak. Kita nak biar ikan tu kita dah tangkap, kita lepas secara hidup. Supaya dia boleh hidup lagi dan boleh lagi berhijrah ke tempat lain. Hampir memasuki tengah hari. Sudah beberapa kali berubah lokasi, masih belum mendapat hasil. Bagi pemancing sukan ikan layaran, penantian ini hanya mengujikan mereka lagi. Di sinilah kemahiran tekong memainkan peranan. Cap tekong atau bot akan dibekalkan, disediakan dengan GPS, sauna. Dah familiar spot tu, nama pun tekong. Dia mesti dah tahu tempat tu, apa yang ada di situ. Contohnya untuk layaran. Layaran ni tekong mata dia kena tajam. Sebab kita berpandukan pada burung. Tidak spesifiknya ada burung ada ikan di bawah untuk layaran. Dan ada juga tanpa burung ikan ada di bawah. Itu adalah di atas kebijaksanaan tekong itu sendiri. Kerjasama di antara tekong dan pembantu. Ke depan. Belah kanan. Apa enggak main je? Sesekali umpan mengena. Masa untuk Jad mempamerkan kemahiran. Belah kanan. Dia membantu pemancing sebagai pemerhati dan penunjuk arah kepada tekong bot. Menurut Jad, silapnya pemancing kadangkala terlalu mengharapkan tekong. Betul. Habis. Sebagai tekong dan juga bekerja di laut ni, bergantung pada rezeki yang Allah bagi. Kalau ada hari tu, adalah. Sebab setiap hari rezeki yang Allah bagi pada kita ni tak sama. Contohnya hari ni, banyak. Pecah tong orang cakap. Esok pergi, tak semestinya benda yang sama. Walaupun tempat yang kita pergi tu adalah tempat yang sama. Bila dia ikan tekong good, okey. Double country, duduk, dua jari. No fish, captain, no good. Ibaratnya, bila tak ada ikan, captain tekong tu tak bagus. Sebenarnya, kita bergantung pada rezeki. Spot yang sama kita pergi, perairan yang sama. Okey. Selfie on. Dalam program pemeliharaan ikan layaran di Rompin, Dr. Juliana dan rakan penyelidik lain menjalankan kaji selidik mendapatkan pengetahuan mengenai kepentingan ikan layaran di Rompin. Pada bulan September setiap tahun, ketika RPBIC, mereka akan mendekati pemancing bagi menjalankan kajian dan program kesedaran. Data takapan ketika RPBIC turut dikumpul bagi mengkaji corak penangkapan ikan layaran. Kita menjalankan kaji selidik bersama nelayan dan pemancing untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai ikan layaran dan perlukah kita wujudkan undang-undang untuk memelihara ikan ini. Melalui kajian kami di sepanjang pantai timur di Pahang inilah amnya,
Kami dapati rompin merupakan lubuk kepada ikan layaran. Jika kita tidak menjalankan kajian seperti ini, kita tidak dapat membantu komuniti setempat untuk memelihara ikan layaran di rompin. Pengumpulan data yang sistematik dan menyeluruh sangat penting dalam mengurus dan melindungi ikan layaran demi memastikan kelangsungan spesies ini buat generasi akan datang hasil bantuan penduduk setempat. Namun, bagi memastikan data penyelidikan, Dr. Juliana dan pasukan penyelidiknya sentiasa terkini dan tepat, pengumpulan data secara berterusan perlu mengambil kira dari segi kos dan tenaga. Ini ikan yang sangat laju di laut kan, mencecah hingga 110 km sejam. Jadi kita perlukan dana yang besar untuk mendapatkan populasi ikan layaran di Malaysia, kenapa dia datang ke sini, dia punya pattern penghijrahan dia daripada mana ke mana untuk kita melakukan aktiviti penandaan ataupun mengkaji populasi ikan layaran di Malaysia. Itu antara salah satu cabaran bagi kita menjalankan pendidikan. Muhammad Noor mempunyai satu misi hari ini untuk menawan ikan layaran. Biasa dengan ketangkasan dan kelajuan ikan layaran, dia tidak mengharapkan lawan yang mudah. Dia kini merasakan tekanannya. Apatah lagi apabila berada dalam pertandingan, mengejar masa. Setiap kali memancing ikan layaran, setiap kali juga cabarannya berbeza. Alhamdulillah. Bagus naik. Cabaran biasanya banyaklah, tapi yang paling sure-nya sebelum, kalau hari biasa memang mudah sangat kita naikkan, tapi bila masa competition memang payah nak dapat lah. Tak tahulah kenapa. Itu memang biasa berlaku macam tu. Rasanya kita dah gunakan skill, gunakan cara dengan teknik apa semua yang dah sebaik mungkin lah, tapi masih lagi juga terlepas. Bila nak kita tak dapat, bila tak nak saja-saja memang selalu ada. Oh lah, dia lah. Yes. Di atas. Okey, triple strike. Kesemua joran kali ini disambar ikan layaran. Tidak mengejutkan buat kumpulan Muhammad Noor. Memandangkan kawanan ikan layaran penuh di lautan, meluncur di perairan rompin mencari makanan. Muhammad Noor dan krunya perlu berjaga-jaga untuk tidak melakukan kesilapan. 3 sekali umpan dia makan daripada 3 joran tu, maka itu jadinya triple strike. Itu antara momen paling best lah. Sebabnya aku tak boleh tolong kau, kau tak boleh tolong aku. Sebab masing-masing kena handle joran masing-masing. Sampailah ikan tu berjaya. Itu jadi bila kita go pun ikan sebelah nak naik juga, yang ini nak naik, jadi kita mungkin ada kesilapan lah. Dari segi kita nak handle sampai dia ada peluang untuk buang mata kail ke ataupun putus. Biasanya berlaku macam itulah. Lumrah jiwa pemancing. Terlucut ikan yang sudah pun berada dalam genggaman sudah biasa. Kini semua tertumpu kepada Fauzi. Jorannya masih kemas mencangkuk mangsa. Biarpun lelah bertarung, dia tapak yakin dengan taktiknya. Kalau masuk pertandingan ni, dia kira tim. Setiap tim ada strategi. So, macam tim kita orang pun ada strategi dia. Macam mana nak tangkap layaran dengan cepat. Sebab pertandingan ni dia bukan kira saiz, dia kira kuantiti. So, kita kena cepatlah untuk naikkan dia. Let's say 5 minit kita boleh dapatkan seekor. Jadi, kita cepat pergi untuk ke kawasan yang ikan ada untuk naikkan yang kedua. Sebab sebelum ni pernah sekali yang saya masuk tu, ikan banyak. Memang betul-betul banyak. Timbul sampai 5-6 ekor kejar satu umpan kita. Jadi kalau kita main lama-lama, dia akan lari lah. Jadi kalau kita naikkan cepat, peluang untuk kita yang ikan yang kedua dan seterusnya tu lebih cerah. Tinggal satu sahaja lagi yang perlu Fauzi lakukan sebelum membebaskan tangkapannya. Tag penanda dilekatkan pada tubuh ikan layaran
sebagai proses mengumpul data dan maklumat mengenai pergerakan dan tingkah laku ikan ini di laut lepas sepanjang migrasi. Padan sebagai tanda ingatan. Layaran ni, kalau angler, so bila dia dapat tarik, dia akan rasa bangga lah. Sebab itu ikan kira lesen penuh, lesen besar lah untuk angler. Tangkap ikan ni dia jadi macam satu trofi lah. Satu trofi kebanggaan lah. Memang lega sangat lah. Macam senang cerita tercapai hajat lah. Ada je angler datang. Cari safe ni season dia. Nak bagi reward pada diri sendiri. Kita dah penat bekerja. Kita nak cari sesuatu yang boleh release. Nak cari trofi untuk diri kita. Kebebasan, keberanian, keindahan. Simbolik penghijrahan ikan layaran. Hadirnya menjana peluang ekonomi kepada komuniti setempat. Memperkukuh warisan tradisi anak pantai di Kuala Rompin. Bersatu atas nama minat dan cinta. Memburu layaran seteru hebat tandingan pemancing sejati. Untuk perayaan tahun Deepavali ini, saya lagi fokus pada kuih-kuih manisan, muruku, supaya customer boleh datang bukan hanya sekadar untuk minum teh, tapi boleh juga shopping untuk beli cookies, kuih-kuih manisan. Sebelum buat perniagaan ini, ayah dan ibu saya dah lama buat kuih-kuih manisan macam ni. Jadi untuk perayaan tahun Deepavali ini, saya lagi fokus pada kuih-kuih manisan. Tu masa hari raya lepas, kawan pejabat saya dia adalah bagi sedikit buah tangan. So saya belilah kuih-kuih dekat Titambi ni dan saya punya plan adalah nak hadiahkan kepada kawan saya lah, dia pejabat. Brickfields, daerah kecil di selatan pusat Bandaraya Kuala Lumpur ini terkenal dengan julukan Little India. Ia kerana sebahagian besar premis perniagaan di sini didominasi oleh kaum India. Pembangunan KL Sentral pada pertengahan tahun 1990-an mengubah lanskap Brickfields dari kawasan gudang KTMP menjadi kosmopolitan yang baru. Keadaan ini memberi idea kepada seorang graduan kejuruteraan mekanikal Kavivanan Subramaniam untuk memperjudikan masa depannya di sini. Sebaik sahaja perintah kawalan pergerakan dikendurkan, pemuda berusia 27 tahun ini mengurat langkah dengan memulakan perniagaan kecil-kecilannya, iaitu dengan menjual teh marsala. Teh marsala adalah minuman tradisi masyarakat India dan tidak banyak dijual seperti hidangan teh-teh yang lain. Sebagai gimmick untuk menarik perhatian pelanggan, dia menggunakan basikal bagi membawa balang teh dan sedikit makanan untuk dijual di sekitar kawasan ini. Usahanya itu telah menarik perhatian bukan sahaja daripada kaum India, tetapi juga masyarakat berbilang kaum. Saya graduate masa tahun 2020. Time tu masa COVID. Jadi peluang pekerjaan tak banyak sangatlah. Jadi masa fikir apatah kita buat teh, menjual teh tetapi dengan cara lain, dengan menggunakan basikal. So idea ni saya nampak macam kreatif dan juga senang saya nak travel kepada tempat lain. Contoh tu saya pilih kawasan Brickfield, tempat office area.
Jadi senang saya nak bergayuh, pergi ke banyak office untuk jual teh. Bagi menarik orang ramai untuk membeli tehnya, Kavivanan menjualnya pada harga RM1 bagi satu cawan. Selain itu, dia turut menawarkan makanan ringan seperti kuih kari pap, wade dan roti untuk dinikmati bersama teh jualannya. Kini, selepas 3 tahun perniagaan, tehnya semakin berjaya. Dia kini tidak lagi berkelana membawa jualan, tetapi telah mempunyai tapak tetap bagi menjalankan perniagaannya. Selain Brickfields, dia juga telah berjaya mempunyai 4 tapak gerai yang lain di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Ini membuatkan anak kelahiran ceras ini dikenali sebagai Teh Tambi dalam kalangan pelanggannya. Selain teh, saya jual roti-roti supaya customer boleh celup, makan sambil minum kan. Teh, lepas roti, lepas tu biskut. Lepas tu, slow, saya upgrade, baru saya ambil satu kitchen, set up kitchen. Saya mula ambil pekerja, saya mula buat kuih muih sendiri. Jadi kuih muih itu semua mak saya ajar. Jadi saya ambil staff, buat wade, kari puff, lepas tu ketayap, lepas tu banyak lagi jenis kuih yang kita buat. Dengan keuntungan yang diperolehi, Kavivanan telah menyewa sebuah rumah di Segambut untuk dijadikan dapur bagi menyediakan teh marsala dan kuih jualannya. Penyediaan teh marsala agak rumit dan berbeza dengan teh-teh lain. Kebiasaannya, serbuk teh akan dimasak dengan campuran beberapa jenis rempah ratus seperti cengkeh, halba dan halia. Selain itu, ia juga perlu dimasak pada suhu yang tinggi dan agak lama agar menjadi lebih pekat. Premis ini dipilih kerana kedudukannya yang berada dalam lingkungan 10 ke 15 minit perjalanan bermotosikal ke tapak perniagaan miliknya. Dengan tempoh waktu perjalanan yang singkat itu, Kavivanan dapat memastikan teh dan kuih jualannya masih hangat ketika dinikmati pelanggan. Tidak mudah berpuas hati dengan kejayaan yang dicapainya, Kavivanan berusaha mempelbagaikan lagi perniagaannya dengan mengetengahkan lebih banyak produk berasaskan masyarakat India. Bersempena dengan Deepavali tahun ini, dia buat pertama kalinya turut menjual kuih serta manisan yang biasanya dihidangkan kepada tetamu yang datang meraihkan perayaan berkenaan. Sebelum buat perniagaan ini, ayah dan ibu saya dah lama buat kuih-kuih manisan macam ni. Jadi untuk perayaan tahun Deepavali ini, saya lagi fokus pada kuih-kuih manisan, murukku, supaya customer boleh datang bukan hanya sekadar untuk minum teh, tapi boleh juga shopping untuk beli cookies, kuih-kuih manisan. Kita Deepavali mesti ada kemanisan untuk kita buat happy lah. Kita happy, kita buat manisan. Kita sembahyang pun, kita letak manisan semua, kita sembahyang. I datang sini untuk beli tester. If family I dah okay, approve, then I beli untuk perayaan Deepavali. Antara juadah manisan yang dijual Kavivanan adalah tengga mitai, ladu, palgova dan jalebi. Penyediaan manisan berkenaan diserahkan kepada ibunya, Kalamati Sinia. Resepi yang kuih-kuih yang manisan semua tu adalah berturutan daripada keluarga-keluarga saya. Jadi yang untuk execute dekat kitchen, yang handle semua tu mak saya ajarkan kepada pekerja-pekerja kami untuk buat. Bahan asas utama bagi pembuatan kebanyakan manisan adalah minyak sapi, susu pekat manis dan juga pewarna. Ia kemudiannya dicampur kelapa parut atau tepung suji. Ini kantin ni tak susah buat.
Senang, 15 minit kita boleh siap. Campur kelapa, goreng kelapa, kita ada bau sikit. Bau wangi sikit. Baru kita boleh campur gula, nanti campur garam, nanti campur warna, susu. Boleh buatlah. Hari ini selain tengah mitai, Kalamati juga menyediakan kasiri. Satu lagi manisan iaitu yang dipesan pelanggan anaknya. Setiap manisan akan dimasak dalam kuantiti yang kecil bagi memastikan keaslian rasanya terjamin. Jika tengah mitai diperbuat daripada kelapa, kasiri pula menggunakan tepung suji. Campuran kismis dan kekacang menambahkan lagi keenakan manisan ini. Kita di Bawali mesti ada kemanisan untuk kita buat happy lah. Kita happy, kita buat manisan. Kita sembayang pun, kita letak manisan semua, kita sembayang. Selain menghasilkan manisan untuk dipawali, premis ini juga digunakan Kavivanan untuk membungkus pelbagai jenis maruku yang dihasilkan kilang bapanya di Ipoh. Maruku juga merupakan hidangan yang memeriahkan perayaan Deepavali. Bagi memudahkan pembeli, kesemua maruku berkenaan dibungkus dan dijual dalam kuantiti yang kecil. Manisan yang dihasilkan Ibu Kavivanan hanya boleh didapati di premis T Tambi di Jalan Masjid India sahaja. Walaupun baru pertama kali menjual manisan, namun sambutan yang diterima amatlah menggalakkan. Kebanyakan yang membelinya adalah mereka yang sering singgah bagi mendapatkan teh di sini. Walaupun tidak meraihkan Deepavali, Muhammad Hafiz Zainuddin tetap berkunjung ke sini bagi mendapatkan manisan yang dihasilkan kala. Dia yang pernah berkhidmat dalam industri perbankan antarabangsa di India mempunyai ramai sahabat yang beragama Hindu. So, dalam banyak-banyak kuih ni, apa yang best seller yang ramai orang belilah? Best seller kita adalah lado, candy, barfi dengan jelebi lah. So untuk Deepavali ni kita special lah jual. Yang ni semua 100% homemade, resipi mak saya yang buat. So ramai minat lah ni semua. Dalam kunjungan ini, Hafiz telah membeli beberapa jenis manisan termasuk tengah mitai dan juga maruku. Dia bercadang untuk menjadikannya sebagai hadiah kepada rakan yang meraihkan Deepavali. Dan kita akan menyambut perayaan Deepavali pada hujung bulan. Jadi T Tambi juga menyediakanlah pelbagai pilihan untuk membeli kuih tradisional masyarakat India lah di Malaysia. Tu masa hari raya lepas kawan pejabat saya dia adalah bagi sedikit buah tangan. So saya nak balas balik lah, orang kata dia berbudi kita berbahasa kan. So saya belilah kuih-kuih dekat T Tambi ni dan saya punya plan adalah nak hadiahkan kepada kawan saya lah, dia pejabat. Sementara itu, bagi Tivya Kumar, kekangan masa akibat kesibukan kerja mendorong dia untuk membeli sahaja juadah bagi hidangan semasa perayaan Deepavali nanti. I datang sini untuk beli tester. If family I dah okay, approve, then I beli untuk perayaan Deepavali. Beli sebab kita tak ada masa untuk buat dekat rumah. So, adik-beradik semua kerja. So, kita beli je. Sebab kat sini, fresh homemade. So, lagi sedap daripada kita beli yang dah buat lama tu. Di Malaysia, Deepavali akan disambut pada bulan ke-7 kalender Suria Hindu. Selain berpakaian serba baru, pada hari berkenaan, penganut agama Hindu juga menyediakan pelbagai jenis manisan untuk dihidang kepada para tetamu. Ia sebagai simbol kegembiraan di atas kejayaan yang diperolehi mereka pada tahun berkenaan.
Sebagai sebuah negara berbilang kaum, Malaysia mempunyai penduduk yang memiliki sikap toleransi yang begitu tinggi. Setiap perayaan disambut dalam suasana muhibah dan penuh keceriaan. Dari itu tidak hairanlah jika hidangan seperti teh marsala, vadeh dan maruku yang menjadi identiti masyarakat India turut mendapat tempat di hati warga berketurunan Melayu dan Cina. Berpegang kepada pepatah, bersatu teguh, bercerai kita roboh. Persepakatan inilah yang menjadi tunjang kepada keharmonian dan kemanisan hidup rakyatnya.